Mahkamah Majistret Sungai Petani mengenakan denda RM1,000 seorang kepada 42 lelaki termasuk seorang warga emas kerana berkumpul dan bermain snooker ketika tempoh PKPB. Pemilik premis pula dihukum penjara. Hukuman diputuskan Majistret Arif Muhammad Sharif pagi tadi selepas kesemua tertuduh berusia antara 19 hingga 62 tahun mengaku bersalah terhadap setiap pertuduhan. Penjaga dan pemilik premis berusia 31 tahun pula diperintahkan menjalani hukuman penjara 7 hari. Tertuduh yang berasal dari Bandar Laguna Merbuk turut didenda RM7,000 kerana beroperasi tanpa lesen sah. Kesemua mereka ditahan sepasukan anggota polis dalam op COVID di sebuah pusat snooker di Sungai Petani, Kedah pada 25 Mei lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 3-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Pemilik premis turut didakwa mengikut Seksyen 6-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1997. ...106 panggilan kecemasan melibatkan kes tebuan dan lebah diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Bagaimanapun, akui pengarah JBPM Terengganu, penolong Pesuruhjaya Bomba Mat Hilman Abdul Rashid terhadap peningkatan kes yang ketara pada Mei dengan 44 kes. Diperjelaskan bagi Januari 19 kes diterima, masing-masing 11 kes pada Februari, Mac 17 kes dan April 15 kes. Beliau turut menyatakan punca berlaku peningkatan kes berikutan tindakan sendiri yang memusnahkan sarang tebuan atau lebah di kawasan kediaman. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan mokki penerimaan 2 jentera Fire Response Vehicle FRV kepada BBP Kuala Terengganu dan Cukai Kemaman di Jabatan Bomba dan Penyelamat di Kuala Terengganu. Perak terus mencatat kes cubaan rentas negeri tertinggi untuk 2 hari berturut-turut. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan 40 kompaun dikeluarkan terhadap penduduk di negeri tersebut semalam. Ini diikuti Selangor 29 kes dan Pulau Pinang 23 kes. Semalam, PDRM telah menahan 43 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 38 individu direman, manakala 5 individu diberikan jaminan polis. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 356 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB, walau bagaimanapun tiada sebarang kompaun dikeluarkan atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Sebanyak 220 kompaun dikeluarkan di lapangan dan daripada jumlah itu sebanyak 134 kompaun dikeluarkan di sekatan jalan raya. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB telah memeriksa 110 tapak binaan di seluruh negara. 21 tapak binaan didapati mematuhi SOP, manakala 3 lagi telah diberikan amaran kerana tidak patuh SOP PKPB. Seorang pembantu kedai aksesori kereta yang videonya tular di media sosial apabila merempuh seorang penghantar makanan awal pagi tadi dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian. Khor Yong Zhang, 21 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Puteri Nur Sheila Rahimi. Tertuduh didakwa memandu sebuah kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang dibenarkan iaitu
iaitu 161 miligram sehingga mengakibatkan kematian seorang penunggang motosikal Muhammad Zaili Muhammad 44 tahun di Lebuhraya Sultan Iskandar ke arah Jalan Tun Razak pada 1.30 pagi tadi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 44/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin serta lesen memandu digantung sehingga kes selesai. 1 Julai ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah optimis pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan kerajaan akan mengambil kira nasib penggiat seni kreatif negara yang terjejas akibat penularan COVID-19. Beliau mengulas perkara itu dalam amanat sempena ulang tahun penubuhan FINAS ke-39. Tambahnya, selaras usia Pembadanan Kemajuan Filem Nasional itu, usaha memperkasa industri perfilman termasuk penentuan sasaran khusus, audit dan tujuan semula dana pembangunan dan pengeluaran filem akan terus dipergiatkan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka membuat pengumuman dalam tempoh terdekat berkenaan pelan pemulihan ekonomi baru negara.